Nah, Maksudnya high confident dengan urutan tradisional. Banyak gitu. tak boleh share ke ni? Baiknya tak boleh lah. Malam boleh share? Opinion. Share now. Share nak tak nak? Share nak ke mana? Biar ke Facebook. Tak nak. Opinion ni kena manual tu. Macam mana nak tengok muka sendiri? Tak boleh lah sebab macam tu. Berapa? The cross tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar malam ni? Okey. Okey, siapa yang nak join live ni tolong komen suara cikgu jelas atau tidak. Okey. Okey, malam ni cikgu nak share tentang pantang larang ibu yang berpantang. Okey. Kita sama ada kita seorang terapis atau kita bukan terapis, kita perlu tahu pantang larang ketika dalam pantang. Okey, apa pentingnya kita tahu pantang larang ketika dalam pantang. Okey. Kepentingan kita kena tahu sekiranya dalam pantang ada aturan-aturan yang perlu kita patuhi, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kita just buat ikut apa yang kita biasa buat. Kita tak tahu benda itu betul atau salah. Okey, biasanya dalam pantang, okey, sekiranya ada apa-apa pantang larang yang orang zaman dulu dah beritahu, okey, kalau kita tak mematuhi pantang larang tu adalah kemungkinan akan berlakunya masalah kesihatan selepas habis pantang. Okey, mungkin badan kita jadi tidak sihat sepenuhnya selepas pantang atau lepas pantang badan kita akan jadi lebih sakit. Okey, jadi lebih sakit. Okey. Jelas cikgu. Alhamdulillah jelas. Terima kasih Kak Nora respon. Okey, sihat ke Kak Nora malam ni? Okey. Pantang larang ibu dalam pantang. Okey. Pantang larang ibu dalam pantang ni perlu dipatuhi untuk mengelakkan jadi pelbagai masalah selepas habis pantang. Okey, antaranya adalah
lepas sampai pantang, kalau kita tak patuhi pantang larang lepas bersalin, pantang larang dalam pantang boleh menyebabkan kita tak sihat secara maksimum ataupun rawatan yang kita lalui itu tidak dapat kesan yang bagus. Okey. Ada juga pantang larang tidak dipatuhi boleh menyebabkan bentan selepas habis pantang. Sama ada bentan tu adalah kita sakit satu badan semua sehingga menyebabkan kita demam. Demam yang menyebabkan sama ada kita punya suhu turun mendadak, kita jadi sejuk menggigil ataupun kita jadi demam panas dengan keadaan badan kita sangat sakit. Okey, menyebabkan kita tak mampu nak urus diri sendiri dan kita tak mampu nak urus baby. Okey. Sihat cikgu, alhamdulillah sihat. Okey. Bentan ada juga jenis yang jadi bentan sakit, dia tak boleh berdiri lama, tak boleh duduk lama, boleh menyebabkan sakit di urat besar di bahagian urat-urat peranakan daripada pinggang, peha, betis hingga tapak kaki. Okey, bila dia berdiri lama akan menyebabkan sakit di tapak kaki, sakit di bahagian punggung dan betis. Okey. Okey. Ada juga yang dia akan jadi apabila dia tidak mematuhi pantang larang aturan dalam pantang. Okey, lepas dia ambil pantang boleh menyebabkan dia tangkap tau. Dia macam jadi sawan angin. Dia tangkap macam angin tu zap kena kat satu tempat kat bahagian badan, dia menyebabkan dia sangat-sangat sakit dan dia tak boleh bergerak. Okey. Jadi dalam pantang kena ikut betul-betul peraturan dalam pantang. Okey, antaranya antara dalam pantang yang kita perlu patuhi adalah yang pertama adalah kita tidak boleh mencangkung ketika dalam pantang. Okey, apa bahayanya jika kita mencangkung? Berisiko jantung kita akan berisiko rahim kita akan jatuh menggelungsur. Okey, rahim ni ada macam-macam. Bagi orang yang berketurunan bidan, dia ada kemahiran dan tangan dia ada seni untuk merasa rahim dan membezakan bentuk-bentuk rahim. Okey, bukan semua di antara kita yang berketurunan bidan. Ada juga yang tidak berketurunan bidan. Jadi, sekiranya terapis kata dia tak boleh merasa keadaan rahim, adalah kemungkinan dia bukan keturunan bidan, dia bukan dari darah bidan. Okey? Kalau ada manakala sekiranya ada terapis yang dia memang betul-betul dia kata dia boleh rasa keadaan rahim, dia boleh tahu bentuk rahim, okey? Itu dia adalah keturunan dari keturunan bidan. Dia ada darah bidan. Okey? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kak Su, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Su. Okey, bagi korang yang baru join malam ni, cikgu minta korang share ke 5 atau 10 grup supaya orang lain juga dapat manfaat yang sama. Okey. Terima kasih. Bagilah banyak-banyak Kak Su. Okey. Okey, pantang larang ketika berpantang. Okey. Pantang larang ketika berpantang ni antaranya adalah kita tak boleh tidur mengiring. Kenapa kita tak boleh tidur mengiring? Boleh menyebabkan masalah pada lengkungan pelvis kita, tulang lengkungan pelvis kita. Sekiranya dia dislocated atau dia lari sikit, boleh jadi masalah sakit pinggang yang berpanjangan dan boleh menyebabkan risiko mati putik. Okey? Lepas ketika dalam pantang tak boleh tidur mengiring. Okey? Kemudian tidak boleh mencangkung. Boleh menyebabkan rahim. Okey, setiap rahim tak sama. Okey, ada rahim yang tak kuat. Okey? Jadi boleh menyebabkan rahim tu jatuh menggelungsur. Bahaya, okey, bahaya. Bagi kita orang muda yang
sekiranya terjadi tombok ni, dia sesuatu yang sangat menyakitkan. Boleh sangat sakit, bila nak kencing sakit, nak duduk sakit, nak berjalan sakit, nak berak sakit, okey? Jadi kena patuhi pantang larang ketika berpantang. Kemudian orang dalam pantang, dia tidak boleh terlalu banyak minum air kosong. Dia boleh minum air kosong secukupnya. Kita dicarankan minum air kosong adalah 8 gelas sehari. Okey, sebaiknya minum 8 gelas sehari. Kemudian kita cover dengan minuman air rebusan herba. Okey, Aisyah Jari Emas. Alhamdulillah, baik cikgu. Alhamdulillah. Saya baru mengurut cikgu. Syukur Alhamdulillah Kak Su rezeki. Alhamdulillah rezeki anak-anak kan. Assalamualaikum. Selamat malam cikgu. Baru masuk. Waalaikumsalam Kak Wan. Sihat ke? Okey. Bagi yang baru join, cikgu minta korang share ke 5 atau 10 grup. Okey. Supaya orang lain juga dapat manfaat yang sama. Okey. Okey. Pantang larang ketika berpantang perlu dipatuhi betul-betul. Okey, supaya kita tidak ada masalah kesihatan selepas pantang atau selepas habisnya pantang. Okey, cikgu sambung yang tadi. Orang dah pantang, dia kena minum air secukupnya. Okey, kita dicarankan untuk minum 8 gelas sehari untuk mencukupi keperluan badan kita. Okey, kemudian kita kena minum air-air yang berserat dan air rebusan herba. Apa manfaat air rebusan herba untuk badan kita? Okey, ibu dalam pantang ini biasanya hormon dia bercelaru. Okey, bila hormon bercelaru boleh menyebabkan emosi tak stabil, boleh menyebabkan badan sakit, boleh menyebabkan susah nak tidur, dan bila hormon tak stabil juga boleh menyebabkan pembekakan dalam badan kita ini dia agak lambat untuk dia surut. Okey, besok orang mengandung dia akan ada pembekakan dalam badan. Okey, biasanya disebabkan oleh perubahan-perubahan fisiologi yang berlaku ketika kita mengandung. Okey. Alhamdulillah sihat cikgu. Alhamdulillah. Okey. Okey. Minuman herba untuk orang berpantang bagusnya adalah satu tadi untuk menstabilkan hormon. Bila stabil hormon, emosi kita juga dalam stage yang bagus. Kemudian badan kita yang sakit juga, dia akan melalui beberapa proses sehingga dia sembuh. Okey. Kemudian air herba juga membantu untuk membanyakkan susu. Okey, membanyakkan susu lah untuk bekalan baby untuk menyusu. Okey, kemudian air herba ini juga boleh bantu untuk ibu tu ibu jadi tak sembelit lah selepas bersalin. Okey, sebab kenapa ibu lepas bersalin ni dia jadi sembelit? Sebab dia ada masalah pada rahim dia. Mungkin rahim dia terhempit pada usus. Okey, jadi boleh menyebabkan sistem pencernaan tu tak berlaku, tidak berjalan dengan lancar. Jadi air rebusan herba adalah membantu sistem pencernaan bekerja dengan baik. Kemudian boleh bantu kita punya rahim tu dia menjadi sihat sikit demi sikit. Dia mengecut perlahan-lahan. Okey, sampai kita buat rawatan bertungku dan sebagainya lah. Okey. Dan share cikgu. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Kak Su. Semoga murah rezeki. Assalamualaikum cikgu. Maaf baru join. Waalaikumsalam Kak Nur Aini. Alhamdulillah. Okey, Kak Aini sihat malam ni. Malam ni cikgu share tentang pantang larang ketika berpantang. Okey. Okey, seterusnya ibu dalam pantang tidak boleh bersila. Kenapa ibu dalam pantang ni tak boleh bersila? Okey, kebanyakan urat besar rahim, kebanyakan urat besar nafsu ada di kawasan peha.
Okey, bila kita bersalin, kita bermula daripada kita mengandung. Kita mengandung, kemudian kita mengalami contraction ketika bersalin sehingga kita melahirkan baby. Terlalu banyak proses tekanan yang menyakitkan yang berlaku kepada semua urat peranakan kita. Jadi, bila kita berpantang adalah proses untuk kita merawat diri kita semula. Okey. Jadi, dalam proses merawat dan memulih, kita tidak boleh bersila ketika dalam pantang. Bila mana kita bersila, boleh menyebabkan urat peranakan di dalam peha dia akan jadi bengkak. Okey? Dia jadi tegang, boleh jadi bengkak. Okey, bila ada masalah pada urat peranakan boleh menyebabkan mati putih selepas bersalin. Okey? Assalamualaikum cikgu. Semoga cikgu sihat selalu bersama keluarga tercinta. Waalaikumsalam Kak Afda. Syukur Alhamdulillah cikgu dengan keluarga sentiasa sihat. Semoga Kak Afda dan semua kawan-kawan sihat selalu. Awet muda, murah rezeki. Okey? Alhamdulillah. Kak Nuaini Munawar kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Okey? Kita kena faham dengan jelas. Bukan zaman dulu kan, zaman dulu nak pergi hospital susah, jauh. Lagi tak ada kenderaan. Takkanlah orang dalam pantang naik basikal. Sebab tu orang dulu dalam pantang dia betul-betul patuh pada aturan dalam pantang. Dia patuh dengan peraturan, dia patuh dengan pantang larang. Okey? Tapi zaman sekarang ramai orang muda dia ambil mudah sebab dia fikir dengan logik dia lah. Sedang kita boleh fikir dengan logik akal tapi pastikan kita ada ilmu dalam bidang tu. Kalau kita zero dalam bidang tu, tiba-tiba kita boleh berfikir begitu begini, dia adalah satu kesilapan sebenarnya. Okey? Afda Murad Ishaq, Alhamdulillah, terima kasih atas doa-doa. Syukur, Alhamdulillah. Okey? Dia adalah terpulang. Nak berpantang atau tidak, memang kita boleh kata terpulang pada masing-masing. Tapi, kita yang duduk dalam bidang ini, kita tahu apa manfaatnya berpantang dan kita tahu manfaatnya berpantang, kesan baik dan kesan buruk dalam jangka masa pendek dan dalam jangka masa yang panjang. Okey, ini adalah tugas kita untuk beri kesedaran kepada semua wanita-wanita di dalam dunia ni. Okey, untuk memahami betul-betul etika berpantang. Okey, peraturan berpantang, aturan berpantang, pantang larang ketika berpantang. Kita yang betul-betul faham ni, kita yang duduk dalam bidang ni, kita yang bawa. Okey, kita yang membawa, kita yang bekerja dalam bidang ni, kita yang menyumbang sesuatu. Okey, kita yang bertanggungjawab memberi kefahaman, kesedaran dan memberi penerangan supaya sahabat-sahabat kita dia betul-betul clear kenapa perlu berpantang. Dia betul-betul jelas pantang larang perlu dipatuhi supaya lepas habis pantang tidak berlaku masalah lain. Okey. Herba jenis apa dalam pantang yang sesuai untuk ibu berpantang? Okey, kejap Kak Nuaini. Wan Nur Cahaya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Wan Nur. Okey. Okey, ibu dalam pantang ni herba yang bagus untuk ibu dalam pantang ni biasanya manja kaini untuk bantu membunuh kuman, kemudian menyembuhkan luka dan menghilangkan bengkak-bengkak yang ada. Okey. Yang kedua adalah sepang kederang, bantu untuk memperbanyakkan susu dalam badan. Okey. Kemudian halba. Halba adalah untuk memanaskan badan, memecahkan angin dan bantu memperbanyakkan susu. Okey.
Okay, banyak lagi herba. Okay, insyaAllah nanti next live cikgu akan detailkan herba apa yang bagus untuk memperbaiki kesihatan ibu dalam pantang. Okay. Kadang-kadang orang dia ambil mudah, dia ambil remeh, dia tidak buat betul-betul dalam pantang. Satu, dia memang tak tahu. Dia tak ada ilmu, dia tak ada pengalaman. Kemudian, bila dia bersalin dan dia berpantang, dia tak ada orang jaga dia. Mak dah tak ada. Okay, suami kerja jauh. Adik-beradik mungkin jauh atau adik-beradik pun tak ada ilmu untuk berpantang dengan betul. Okay, sebab tu cikgu kata kita yang ada sedikit ilmu yang Allah pinjamkan dan kita ada kefahaman dan kita jelas tentang kebaikan berpantang, kita jelas tentang kesan baik jangka panjang dan kesan baik, kesan buruk jangka pendek dan jangka panjang. Ini adalah tanggungjawab kita untuk beri penerangan atau kesedaran. Okey? Dengan cara berhemah. Kita jangan jadi orang yang beri penerangan tapi dengan cara laser. Orang tak terima. Kalau kita dengan cara yang negatif, orang lari daripada kita. Okay? Macam kita sendirilah. Kan? Kalau orang tu bagi peringatan kat kita tapi sambil marah-marah, sindir-sindir. Jadi kita lari pada orang yang macam tu. Okay? Kita kena jadi orang yang beri sesuatu dengan cara sharing. Sharing dengan niat untuk memberi kebaikan, kesedaran dengan kasih sayang supaya orang datang kepada kita. Okey, macam tu juga konsep rezeki. Kita bukan kejar sampai penat tapi tak dapat. Okey, tugas kita adalah jemput rezeki, kemudian kita ambil. Okey, bila kita ada jenis rezeki, dia akan dia yang kejar kita, dia yang cari kita. Okey, jadi kita kena clear kita ni kat mana? Adakah kita orang yang kejar rezeki atau kita penjemput rezeki. Okay, kita kena clear. Okay. Macam tu juga dalam etika kita berbisnes, kita berurusan dengan manusia. Manusia ni dia ada satu daya tarikan. Adakah cara kita bisnes ini, kita menarik orang come to me, datang ke kita, atau cara kita menarik itu adalah satu cara yang menolak orang. Okay, kita kena clear cara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Raihan. Apa khabar Raihan? Lama tak jumpa Raihan. Puan Zeti, cikgu tak jual ke minyak halba untuk tegangkan payudara? Tak ada. Tak ada jual. Okey, Puan Zeti bolehlah keluar produk tu. Noliza Abdul Hamid, Assalamualaikum cikgu. Ada ibu yang mengalami sakit rengat sebaik melahirkan. Macam mana teknik urutan mengurangkan sakit rengat? Okey. Dia tajuk rengat ni cikgu pernah share sebelum ni. Okey, rengat ni macam mana rengat ni boleh terjadi? Okey, rengat adalah kesakitan. Selepas kita bersalin sama ada kita sakit tu sebab rahim tu nak mengecut selepas kita bersalin. Dia akan bertambah sakit bila kita baru lepas melahirkan, kita terus menyusukan baby, dia akan berlaku contraction kepada kita punya rahim, kita akan sakit. Ataupun dalam rahim kita tu dia ada darah beku, boleh menyebabkan sakit juga. Okey? Ataupun kita punya rahim itu bengkak, okey, menyebabkan sakit dan dipanggil rengat juga. Okey, biasanya rengat ni dia biasanya kita akan bertungku, okey, untuk melembutkan mana yang bengkak dan mengurangkan mana-mana yang ada rasa sakit. Okey, rengat biasa memang cikgu lebihkan pada bertungku. Kalau kita urut pun kita akan sulam dengan tungku. Okey, ataupun kita sapu dengan minyak herba yang boleh meredakan rasa sakit. Okey. Cikgu, ibu yang baru bersalin, perutnya tetap keras macam ada baby. Apa namanya dan penyebabnya? Dia biasanya kalau perut ni keras selepas bersalin, dia sama ada dia ada tegang di urat-urat perut. Ataupun
rahim dia tu dalam keadaan bengkak. Majoriti ibu yang bersalin, anak yang ketiga, keempat, kelima ke atas, lepas bersalin rahim dia akan bengkak dan kita boleh rasa rahim tu bengkak. Okey. Dia kalau sebab tu kena kerap bertungku atau buat sapuan param untuk bagi meredakan kesakitan dan merilekskan mana tempat yang tegang atau bengkak. Okey? Aloya, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Aloya, apa khabar? Okey? Okey. Okey, cikgu cikgu ulang balik pantang larang tadi untuk clear, untuk korang jelas. Okey. Pantang larang ketika dalam pantang. Okey, pantang larang ketika dalam pantang ini jika tidak dipatuhi dengan betul boleh menyebabkan bentan selepas bersalin. Sama ada bentan jadi sakit semua satu badan, jadi demam panas atau jadi demam yang sejuk menggigil tu. Okey. Kemudian boleh menyebabkan bentan pada urat peranakan. Bila kita bentan pada urat peranakan boleh menyebabkan kita tak boleh berdiri lama, tak boleh duduk lama sebab kita akan sakit di bahagian urat belakang punggung. Okey, dekat punggung lah. Kemudian sakit di bahagian betis dan tapak kaki. Okey. Kemudian orang yang tidak mematuhi pantang larang ketika berpantang ni boleh menyebabkan dia jadi sawan angin tau. Dia macam tangkap dekat urat tu, dia jadi sangat-sangat sakit dan menyebabkan dia tidak boleh bergerak. Okey. Dan boleh juga menyebabkan sakit pinggang yang berpanjangan. Boleh menyebabkan hormon yang tidak stabil. Okey, hormon yang tidak stabil boleh menyebabkan emosi ibu tidak stabil. Okey, emosi tak stabil ni ada masanya boleh jadi sedih, tak tentu pasal. Kadang-kadang rasa macam nak marah, nak mengamuk. Kadang-kadang rasa lonely. Okey, tak menentu. Perasaan tu tak menentu. Ada juga yang rasa lesu dan letih yang berpanjangan. Okey. Okey. Okey, lagi apa tadi cikgu kata? Okey. Dalam pantang apa yang kita tak boleh buat? Yang pertama, kita tidak boleh mencangkung. Boleh menyebabkan rahim kita tu masih lemah, boleh menyebabkan rahim tu dia menggelungsuh keluar dari tumpah darah. Boleh jadi pernah terjadi ibu tu dia meninggallah sebab darah terlalu banyak keluar. Okey, yang kedua adalah dalam pantang kita tak boleh minum air terlalu banyak. Okey, sebab dalam pantang adalah proses untuk kita mengurangkan bengkak-bengkak water retention yang ada dalam badan. Okey, biasa orang dalam pantang ni dia cepat kurus bila dia betul-betul jaga sukatan air dan dia betul-betul makan makanan yang terbaik dalam pantang. Okey. Biasa ibu yang lepas salin ni segala jenis air dalam badan. Okey, badan yang membengkak tu dia akan surut, dia akan keluar melalui air kencing atau pembuangan kita. Okey. Dengan urutan juga boleh bantu mengurangkan pembengkakan sembab-sembab. Okey, sembab-sembab yang ada pada badan ibu yang lepas salin. Okey. Berikutan juga dengan bertungku. Okey. Okey. Kita dicanangkan untuk minum air yang cukup. Berapa banyak air yang cukup? 8 gelas satu hari. Okey. Kemudian kita perlu memperbanyak. Kita kena minum juga air rebusan herba untuk bantu menstabilkan hormon. Memperbanyakkan susu. Okey. Dan merawat badan lah. Okey, merawat luka dan sebagainya. Okey, kemudian ibu dalam pantang dia tidak boleh mengiring. Mengiring boleh, walaupun kita pakai bengkung, kita tidak boleh baring mengiring. Okey, sebab boleh menyebabkan
tulang pelvik kita tu dia menjadi sengit atau dia dislocate, boleh menyebabkan risiko mati butik. Okey. Kemudian kita tidak boleh bersila dalam pantang. Okey. Bila kita bersila akan mengganggu urat-urat peranakan yang ada di bahagian peha. Okey. Dalam kita berpantang adalah satu tempoh untuk kita rawat semua kita punya urat peranakan kita lah. Okey. Dalam tempoh rawatan dan pemulihan tidak boleh bersila. Okey. Kalau kita tak mematuhi pantang larang ni boleh menyebabkan urat peranakan dia jadi bengkak dan boleh menyebabkan mati putik selepas bersalin. Okey. Kita kena betul-betul clear, kita kena tahu. Okey. Okey, macam mana okey. Kita dah kenal pasti tadi pantang larang dan kesan buruk selepas bersalin. Okey, dalam tempoh kita berpantang, okey, rawatan mengurut dan bertungku banyak membantu untuk kita menjadi lebih sihat lah. Okey. Urutan boleh bantu untuk pelancaran darah. Urutan boleh bantu untuk sistem pernafasan bekerja dengan baik. Urutan boleh membantu sistem limpatik bekerja dengan baiklah, membuang segala toksik, membuang segala benda-benda yang tak bagus dalam badan. Okey. Urutan juga membantu untuk sistem pencernaan. Okey. Bertungku juga membantu untuk memecahkan angin dalam badan. Bertungku juga membantu untuk mengurangkan bengkak-bengkak dan sembab pada badan. Okey, bertungku juga berfungsi untuk mengurangkan rasa sakit. Okey. Okey, setiap rawatan yang berbentuk tradisional ini dia ada manfaat, okey. Kita kena jelas betul-betul. Kita kena clear, kita kena faham. Okey. Kita orang yang dalam bidang ni, kita adalah orang yang bertanggungjawab untuk beri penerangan, kefahaman dan kesedaran kepada masyarakat tentang berpantang. Aturan berpantang yang betul. Okey, mematuhi pantang larang ketika berpantang dan kalau berpantang, pantang betul-betul. Jangan pantang dengan acah-acah. Okey, memang kata bolehlah kita buat degil. Okey, contoh, waktu ini kita tak rasa. Waktu dalam pantang ni, kita minum ais contohnya. Waktu ini kita tak rasa lagi. Okey, dalam jangka masa yang panjang, okey, sikit demi sikit berkumpul dan membawa kepada kita sakit selalu sakit sendi, sakit pinggang, badan lesu, angin banyak dalam badan. Okey. Mati butik dalam keadaan yang kita tak tahu. Okey, hormon tak stabil. Walaupun anak dah 3 tahun, hormon kita tak stabil. Apa antara tanda hormon tak stabil? Satu, head tak lancar. Kedua adalah susah nak kurus selepas bersalin. Okey, di samping tambah pula kita ada ambil ubat perancang, dia menambah-nambah lagi hormon kita tak stabil. Okey. Untuk menstabilkan hormon memang kita perlukan air rebusan herba untuk rawat semula badan kita. Okey, semua ni perlukan proses. Kena bersabar dengan proses. Okey, kalau orang yang tak sabar dengan proses ni, bila contohlah ambil minuman ke minuman herba ke suplemen ke, baru 3-4 hari dia dah pertikai, baru 3-4 hari dia dah persoal, sedangkan diri dia tu dah bertahun-tahun tidak dirawat. Tiba-tiba dalam masa 3-4 hari dia nak sembuh terus. Okey, kita perlu ada proses. Sedangkan kita nak mengandung pun kita ada proses. Okey, tak ada orang yang hari ni dia nikah, esok dia mengandung, lusa dia bersalin. Tak ada. Okey, semua proses. Okey, kita percaya dengan proses. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Asma. Apa khabar Kak Asma? Dah pindah Kuala Terengganu ke Kak Asma?
Okey. Okey. Okey, untuk sesiapa yang perlukan servis rawatan dalam pantang, siapa-siapa yang memerlukan urutan tradisional biasa dan sesiapa yang memerlukan rawatan mati putih, boleh hubungi terapis-terapis kita. Okey, untuk terapis kita yang join live malam ni, minta tolong share lokasi dan nombor telefon supaya mereka yang memerlukan rawatan boleh hubungi terus. Okey? Cikgu kalau suruh ibu terkena angin pasang, seorang ibu. Tak pernah dengar pula ibu kena dengan angin pasang. Biasanya baby. Saya tak faham lah. Saya tak faham dengan soalan Kak Noaini ni. Nanti try WhatsApp kita WhatsApp tau. Kita bincang kat dalam WhatsApp. Okey, untuk sapi-sapi kita yang join live malam ni, tolong komen nombor telefon dan lokasi yang korang cover. Okey? InsyaAllah, pada mereka yang perlukan rawatan, boleh terus hubungi kita punya terapis untuk bantu masalah yang anda hadapi. Okey, dalam kita nak menerima rawatan, dalam kita nak meminta rawatan, jangan malu untuk bercerita apa masalah kita. Okey, walaupun dah 5 tahun, contohlah saya dah 5 tahun ada masalah mati putih. Tapi baru sekarang tahu contohnya. Jangan malu untuk bercerita sebab daripada cerita itu, kita akan tahu. Okey, kita akan tahu punca dan apakah rawatannya. Okey. Okey, untuk maklumat korang semua, kelas kita dah on semula, okey, untuk online dan offline. Okey, untuk maklumat lanjut tentang kelas, boleh tengok dalam website iconfident.com. Okey. Jelas tak untuk sharing cikgu hari ni? Jelas tak untuk sharing cikgu hari ni? Boleh komen sikit tak? Okey, komen tak naik ni, cikgu tak tahu masalah dekat mana. Masalah pada line cikgu atau masalah pada line korang. Okey, terima kasih bagilah banyak-banyak. Okey, cikgu tak pasti ni. Okey. Tolong komen sikit. Adakah sharing hari ni jelas? Okey, sebelum cikgu end live, ada apa-apa soalan tak untuk bertanya? Okey. Kini dah pukul berapa? Pukul 11.30. Okey, cikgu tak pasti. Komen cikgu tak naik. Tapi kalau misal kata, okey ni. Okey, Alhamdulillah komen dia naik. Kak Noaini Munawar dekat, dia cover area Bangi dan Sepang. Untuk kawan-kawan yang ada di Bangi dan Sepang yang memerlukan rawatan mati putih, rawatan urut tradisional ataupun penjagaan dalam pantang, boleh kontak Kak Noaini Munawar. Okey? Jelas cikgu, Rosida Cik Pa, syukur Alhamdulillah jelas. Afda Murasa, Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Okey? Kita yang duduk dalam bidang ni, yang kita betul-betul jelas, yang kita betul-betul clear, kita bertanggungjawab untuk memberi kesedaran. Kita bertanggungjawab untuk beri penerangan. Okey, bagi secara santai lah. Sambil-sambil kita mengurut ibu yang mengandung tu, kita cerita kat dia. Cerita secara santai supaya dia mudah terima dan boleh buatkan dia terbuka lah. Okey. Kena rajin sharing. Kita kena rajin sharing. Okey. Saya ada WhatsApp cikgu untuk join kelas teori 7 hari bulan. Okey. Nanti cikgu tengok WhatsApp Kak Afda. Okey. Kelas. Okey. Kak Afda, kita dah buat tarikh terbaru. Boleh tengok dalam iconfident.com. Okey. Lupa pula nak cakap. Kita dah update
kita dah update tarikh. Sebab cikgu tak boleh buat awal sebab cikgu ada urusan di pertengahan bulan cikgu ada urusan. Okey. Ya betul. Hari ni tukar tarikh. Kenapa makin lama ni pun tak sabar nak tunggu 7 bulan. Sabar Kak, sabar. Jangan. Sabar Kak. Sebab cikgu ada urusan. Cikgu ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Urusan yang mesti cikgu selesaikan. Okey. Assalamualaikum cikgu. Baru sempat masuk ada job malam ni. Waalaikumsalam Kak Noh. Alhamdulillah rezeki masuk malam ni kan. Tak apa. Untuk sharing malam ni nanti akak boleh tengok rakaman live ni. Okey. Malam ni cikgu share tentang pantang larang ketika berpantang. Kesan buruk, jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya lah. Okey. Cikgu harap sharing hari ni membantu korang untuk memahami dengan lebih jelas kesinambungan dan perkaitan di antara berpantang, rawatan pantang dan pantang larang dalam pantang. Okey. Cikgu, kalau ibu mengandung boleh diurut? Boleh. Tengok pada rujuk buku nota Kak. Ibu yang mengandung ni, kita kalau dia ada sejarah gugur yang kerap, kita tak boleh urut sebenarnya. Tapi kalau dia tak ada sejarah kerap gugur, tapi dia perlukan urutan. Kalau boleh dah 5 bulan ke atas baru kita urut. Tapi yang baru mengandung awal, dia memang betul-betul minta urutan. Urut dengan usap-usapan perlahan saja. Okey. Okey, kita kena clear betul-betul sebab kita duduk dalam bidang ni, kita ada buat urutan, kita ada buat penjagaan dalam pantang. Okey, penjagaan dalam pantang adalah melibatkan ibu yang berpantang. Jadi kita kena tahu pantang larang. Kita kena tahu aturan berpantang. Kesan baik sekiranya patuh dengan aturan berpantang. Kesan buruk jika kita langgar pantang larang. Okey, kalau bukan kita pun customer kita lah. Okey. Kalau korang nak clear tentang kelas, cikgu dah update tarikh. Boleh tengok dalam website iconfident.com. Okey. Untuk minyak, untuk pembelian minyak, boleh WhatsApp admin atau korang boleh masuk dalam kedai iconfident.com. Okey. Kedai iconfident. Okey, buat masa ni cikgu tak keluar banyak produk. Cikgu hanya supply minyak untuk terapis, apron, batch. Okey. Kemudian ada sedikit jamu yang berbentuk herba, berbentuk serbuk. Okey. InsyaAllah lah masa akan datang kita tambah lagi produk mengikut keperluan. Okey. Okey cikgu, saya cuba bersabar lagi walau dalam sedih ni. Terima kasih cikgu, jangan sedih-sedih Kak. Ada hikmahnya, okey? Ada hikmahnya. Okey, okey, ni dah lewat malam. Terima kasih pada semua yang join, yang baru masuk. Nanti boleh tengok rakaman. Terima kasih yang share live cikgu ni. Terima kasih yang dah komen. Terima kasih yang banyak bagi love, bagi like. Terima kasih. Semoga korang murah rezeki selalu. Semoga korang sihat selalu. Semoga awet muda selalu. Okay. InsyaAllah live akan datang. Cikgu akan cuba share tentang herba-herba yang bersesuaian untuk ibu dalam pantang bagi merawat masalah pembengkakan pada badan, masalah luka dan masalah menstabilkan hormon. Okay. Okay. Cikgu minta maaf jika ada salah silap. Cikgu minta maaf kalau ada benda yang menggurus hati. Okay. Semoga silaturahmi kita ini berpanjangan sampai bila-bila. Okey. Okey, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye.